Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Omar Didik. Kita akan sambung pembelajaran lepas subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 2. Dan kita akan sambung 2.3 lah. Bab 2.3 reka bentuk elektrik. Okey, kita akan masuk subtopik 2.3.2. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini ada 3 lah. Untuk menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Ada 3 aspek: keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Okey, inilah tiga-tiga yang kita akan belajar. Okey, first kita akan pergi dulu dalam aspek keselamatan. Okey, aspek keselamatan ni apa dia? Okey, maknanya keselamatan ni tertumpu pada kita punya perkakas elektrik. So, setiap perkakas elektrik perlu dicipta dengan mempunyai unsur keselamatan. Jadi, apakah unsur ataupun aspek keselamatan yang ada pada perkakas elektrik? Okey, yang pertama, litar di tempat yang tersembunyi, litar tidak terdedah dan juga litar yang tidak dapat dicapai dengan tangan. Okey, awak tengok gambar dekat sebelah ni. Okey. Dekat sebelah ni, kalau kita perasan setiap perkakas elektrik kat rumah kita tu, semuanya litar tersembunyi. Kita tak nampak pun dekat dalam cerek ni kan. Kita tengok kita punya kettle ni, kita tak nampak pun kat mana kita punya, kat mana dia punya litar elektrik. So, litarnya dekat bahagian bawah. Kalau kita buka, baru kita nampak ada litar dia dekat belah bawah, bahagian bawah kettle. So, maknanya dia bila di tempat yang tersembunyi, kita boleh anggap dia adalah kettle yang selamat digunakan di tempat yang tersembunyi. Kita tengok lagi, dia terdedah ke tidak? Dia tidak terdedah. So, maknanya dia dah betul dah. Dan juga litar yang tidak dapat dicapai dengan tangan. Betul lah ni. So, litar ni tersembunyi, tak dapat capai dengan tangan. Kalau kita nak tengok litar tu ataupun kita nak repair, kita punya litar tu kot ada kereta kita rosak kan, kita nak repair, kita kena buka, baru kita boleh nampak bahagian litar dekat bawah kettle. Okey, tujuannya untuk apa? Okey, tujuannya untuk melindungi pengguna daripada terkena renjatan elektrik. So, kalau kita punya kettle tu, litar dia dekat bahagian luar, kita boleh capai, terdedah dengan air, terdedah dengan api. So, dia boleh membahayakan diri kita dan juga membahayakan kettle ni. Kettle ni boleh meletup, kita pun boleh terkena short. Okey, itu aspek keselamatan. Seterusnya kita masuk balik bahagian kedua, iaitu kedudukan peranti dalam litar. Okey. Apa tu kedudukan peranti dalam litar? Okey, kedudukan ni adalah untuk pada setiap peranti. Contoh ada sensor suhu, sensor tekanan, elemen pemanas perlu diletakkan sekali bersama dengan litar elektrik. Okey, contoh awak tengok kat sebelah ni. Sebelah ni awak punya litar tu dia duduk sekali dekat satu tempat. Maknanya ada switch, ada LED lampu, ada on off switch, ada thermostat, ada bell, ada heating element. So maknanya semuanya dekat satu tempat yang sama. Contoh awak tengok bawah ni juga, elemen pemanas, papan fleksiberator. So dia dekat bahagian bawah. So bila dekat bahagian bawah, dia selamat lah. So, senang apa kita letakkan awak punya litar tu satu tempat yang sama. Bertujuannya untuk apa? Untuk menekankan aspek keselamatan. Untuk menjimatkan ruang, untuk kelihatan kemas dan menarik. So, kalau awak tengok kat sini, dia jimat ruang lah. So, dia dekat bahagian bawah je awak punya litar. Tak adalah dekat atas, dekat tempat pemegang cerek, dekat bahagian penutup cerek. So, dia macam sekali, satu tempat sahaja. Satu tempat maknanya dekat bawah tu. So, kalau kita nak troubleshoot ataupun kita nak repair kita punya perkakas elektrik pun senang. So, dia kelihatan kemas dan menarik. Apabila kita punya perkakas elektrik tu kelihatan kemas dan menarik, so kita boleh jadikan dia sebagai komersial. So, orang pun akan tertarik beli. Cantik lah apa nama perkakas elektrik ni kan. Sesuai, duduk dekat tempat yang sama, button pun ada tempat yang sesuai. So, orang pun tertarik nak beli. Okey, itu kedudukan peranti dalam litar. Seterusnya, sambungan litar. Okey, sambungan litar ni ada banyak. Saya akan terangkan satu-satu. Okey, saya akan bagi tahu apa jenis sambungan litar yang ada yang awak boleh belajar. Satu adalah litar tertutup, litar terbuka,
litar pintas, litar salah kekutuban, litar arus bocor dan juga litar bypass. Okey, keenam-enam ni saya akan terangkan satu persatu supaya awak lebih mudah faham. So, kita bagi satu dulu. Litar bertutup. Okey. Litar tertutup ni adalah apa? Okey, litar tertutup ni adalah satu kitaran lengkap pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik. Macam mana tu? Okey, ni saya tunjukkan gambar. Okey, ini adalah litar tertutup ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil closed circuit. Okey, closed circuit maknanya awak punya switch off ni, switch on off ni tertutup. So, maknanya dia sambung. Bila sambung, awak punya LED ni akan menyala. So, awak tengok ada arus jalan, pusing dan masuk, pusing dan masuk. So, maknanya kalau ada arus jalan, maknanya kalau tertutup awak punya litar, maknanya dia akan jadi lampu menyala. Okey, awak nampak? Dia tertutup kan? Awak punya switch ni tertutup. Dia tak terbuka pun. So, arus jalan dan lampu pun akan menyala. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada litar terbuka. Okey, litar terbuka ni apa? Litar adalah satu kitaran lengkap pergerakan arus, voltan dan kuasa dalam satu litar elektrik. So, maknanya dia tak lengkap lah. Okey, macam mana contohnya? Okey, yang ni tadi litar tertutup, awak punya switch ni dia tutup, dia rapat. So, dia tertutup. So, kalau tertutup, dia lampu menyala. Kalau kita buka switch, open circuit dia, so lampu tak akan menyala. Tengok, lampu tak menyala pun. Lampu dekat belah kanan tak menyala, belah kiri pun tak menyala. Sebab kita open circuit, kita buka litar tu. So, kalau kita buka, maknanya lampu tak akan menyala. So, bila terbuka, so, lampu tidak akan menyala. Kalau tertutup, lampu menyala. Kalau terbuka, lampu tidak menyala. Okey, nampak kan dua perbezaan tu? Okey, seterusnya kita pergi kepada litar pintas. Okey, apa litar pintas ni? Litar pintas apabila wayar positif dengan wayar negatif ni bersentuhan. So, dia bocorlah tanpa melalui mentol. Okey, macam mana? Okey, ni contohnya. Okey, awak tengok wayar positif warna merah dan wayar negatif warna biru. Okey, bila awak nampak ni, dia sepatutnya menyalakan lampu kan? Tapi dia tidak. Dia terputus antara tengah-tengah ni. So, wayar positif dengan negatif dia tersentuh antara satu sama lain. Macam ni lah contohnya. Awak punya wayar positif dengan wayar negatif ni tersentuh. So, bila tersentuh, dia akan menyebabkan percikan api dan juga kebakaran. So, ni kita namakan sebagai litar pintas. Maknanya, litar pintas ni positif dengan negatif dia tersentuh tanpa melalui beban ataupun tanpa melalui mentol lah. Sepatutnya dia teruskan. Dia terus masuk ke mentol dan keluar ke sini. Positif masuk, negatif keluar sudah akan menghasilkan cahaya pada lampu. Tapi dia terputus tengah jalan. So, bila terputus, wayar negatif dengan wayar positif ni, dia bersentuhan antara satu sama lain dan akan menyebabkan percikan api dan juga kebakaran. So, litar pintas ni bahayalah. Seterusnya, litar salah kekutuban. Okey, litar salah kekutuban ni senang je nak tahu. So, sambungan kekutuban yang tersalah pada litar elektrik. Maknanya, awak punya positif dengan positif, negatif dan negatif baru akan lampu menyala. Tapi kalau salah kekutuban, maknanya positif sambung dengan negatif, negatif pula pergi sambung dengan positif. So, maknanya dia terbalik. Sambungan yang terbalik. Sepatutnya kekutuban kena sama. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. So, kalau awak terbalikkan positif pergi negatif dan negatif pergi positif, lampu LED ni tidak akan menyala. So, awak nampaklah ni. Lampu menyala kalau sambungan kekutubannya betul. Kalau lampu tak menyala, maknanya sambungan awak punya kekutuban tu salah. Okey, nampakkan perbezaan dia? Senang je. Seterusnya kita masuk litar arus bocor. Okey, litar arus bocor ni adalah litar yang terjadi akibat kebocoran arus pada wayar hidup dengan badan logam perkakasan elektrik. Contohnya macam mana? Okey, setiap perkakasan elektrik akan ada 3 kabel, iaitu kabel warna coklat ataupun merah lah, warna biru dan juga hijau.
Okey, setiap kabel ni ada nama. Kalau warna merah wayar hidup, kalau biru biru kita panggil neutral, kalau wayar hijau ataupun kuning kita panggil sebagai wayar bumi. Jadi dekat awak punya cerik ni ada 3 wayar. Ni awak punya plug. So ni akan bersambung terus pada awak punya cerik. So sekarang ni dia kata kebocoran pada wayar hidup. So wayar hidup dekat dalam cerik ni sambungan dia ada bocor. Berlaku bocor dan dia bersentuhan dengan logam perkakasan elektrik lah. So bila bocor dia akan menyebabkan awak punya elektrik ni rosak lah, boleh meletup ataupun berlaku kebakaran ke percikan dan sebagainya. Okay, contoh awak tengok pada PFA. Kalau awak perasan setiap rumah ada PFA ni. PFA ni apa? Kalau awak perasan dekat setiap pintu masuk rumah awak akan nampak satu kotak yang dekat dengan pintu masuk rumah awak. Dia ada, dalam ni ada switch, fuse dan sebagainya. Okay, kotak PFA ni akan kesan arus bocor. So maknanya kalau dia ada kesan arus bocor, dia automatik dia akan cut awak punya current. So maknanya tak ada current yang lalu lah. Bila current tak lalu, kalau dia dapat detect mana arus bocor tu, so current dia akan automatik tutup. So awak punya perkakasan elektrik selamat dan awak juga selamat daripada terkena awak punya cerik ni daripada meletup. So awak selamat, awak punya cerik pun selamat. So litar arus bocor ni sangat penting ada pada setiap litar. So arus bocor ni untuk detect lah, untuk kesan ada arus bocor ke tak. Kalau ada arus bocor, maknanya dia akan auto tutup awak punya current. So tak ada current yang lalu. Bila tak ada current yang lalu, selamatlah kan. Awak punya perkakas selamat, diri awak pun selamat. Okay, yang terakhir adalah litar bypass. Okey, litar bypass ni penjambungan wayar dibuat pada fuse yang sama untuk soket perkakasan elektrik yang berlainan. Okey, pada fuse kat mana? Fuse PFA yang saya tunjuk tadi tu. Yang dekat dengan pintu rumah awak tu kan, pintu masuk tu ada kotak ni ada fuse, ada banyak fuse. Jadi, setiap fuse tu untuk satu beban. Contoh, okey, awak punya aircon dengan awak punya peti air sambung pada fuse yang sama. Awak tengok yang saya tunjuk yang first kali ni. Maknanya ada sambungan wire ke aircon dan juga sambungan ke peti air. Satu fuse. Kalau guna satu fuse yang sama akan menyebabkan bypass. Bypass ni apa dia? Bypass ni akan berlaku lebihan bebanan pada wayar tersebut. Dia akan menghasilkan haba yang berlebihan pada penebat wayar dan akan berlaku lintar pintas lah. Akan meletup ke dan sebagainya. Dia akan membahayakan keselamatan pengguna. So macam mana tak nak buat jadi litar bypass? Maknanya awak kena asingkan. Contoh, awak punya aircon guna fuse yang pertama. Yang kedua, awak punya peti ais guna fuse yang lain selain daripada yang pertama tadi. Awak boleh guna yang ketiga, yang kedua, asalkan tidak sama fuse. Kita asingkan fuse. Maknanya aircon satu fuse yang lain, peti air satu fuse yang lain. So dia akan mengelakkan litar bypass daripada meletup dan berlaku kemalangan lah. Kalau kita guna satu fuse yang sama, itu kita panggil litar bypass. Okey, itu je. Untuk pembelajaran kita hari ni, itu je. Okay, kita akan sambung pembelajaran kita pada kelas yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton.